Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid tahun 5, hari ini kita nak sambung belajar tentang keadaan jirim air yang berlaku, perubahan keadaan jirim air yang berlaku ketika hujan. Okey, kita baca sama-sama. Awan dan hujan. Pergerakan air dari permukaan bumi ke udara membentuk awan dan akhirnya turun semula ke permukaan bumi sebagai hujan. Okey. Air hujan kita ni dah turun ke bawah hujan, dia akan naik balik jadi awan, dia akan turun balik, naik balik. Itu kita namakan kita air semula jadi. Okey, proses ini berulang dan dikenali sebagai kitaran air semula jadi. Air yang kat bumi ni dia tak pernah habis. Dia akan naik atas, dia akan turun sebagai hujan, naik balik dan turun balik sampai bila-bila. Sampai kalau dalam Islam sampai kiamat lah. Okey, turun dan naik. Okey, tahukah kamu pembentukan awan dan hujan terhasil daripada proses perubahan keadaan jirim air? Yang kamu belajar tu, proses perubahan keadaan jirim air tu antara kepentingannya lah berlaku ketika kejadian hujan. Okey, proses perubahan jirim air. Okey, yang penting ni dia ada 1, 2, 3, 4 step. Yang paling penting adalah 2 step pertama ni. Apa yang berlaku? Pertama, haba dari matahari menyebabkan proses penyejatan berlaku. Okay, kat sini kena ingat proses yang berlaku, nama dia penyejatan. Okey. Air tersejat dari permukaan bumi seperti tanah, air dalam tanah, laut, sungai, tasik. Bila kena haba daripada matahari, dia terima haba, air bertukar menjadi wap air kerana menerima haba. Kat sini penyejatan. Step pertama ialah penyejatan. Wap air pun naiklah sebab dia ringan, dia dalam keadaan gas. Step kedua, wap air yang terkumpul dan menyejuk akan terkondensasi. Bila dia naik atas ni, langit kita kat atas tu lebih sejuk berbanding kita kat bawah kan. Lebih sejuk kat atas tu, dia akan menyejuk. Dia kehilangan haba kat sini, berlakulah proses kondensasi. Kondensasi ni step kedua ni kena tahu. Kondensasi ni apa? Wap air bertukar menjadi air. Jadi kat atas ni ada titisan tadi yang naik atas ni ialah gas kan, naik kat atas dia jadi titisan air semula kat sini. Jadi titisan air yang halus kan, yang kecil, yang membentuk awan. Jadi maknanya awan yang kamu nampak tu sebenarnya adalah titisan air, water droplet. Okey, lepas tu apa jadi pada titisan air ataupun awan tadi? Ketika awan naik lebih tinggi, dia naik lagi kat langit, udara itu lebih sejuk menyebabkan titisan air itu bergabung dan menjadi lebih besar. Titisan tadi tu bila naik atas dia jadi titisan yang lebih besar. Okey, titisan dia lebih besar. Okey, awan lah, tapi dia adalah titisan air yang lebih besar bila naik ke atas. Apa jadi? Kenapa dia jadi besar? Sebab dia bergabung antara satu titisan dengan titisan yang lain. Okey, bila dia naik ke atas dan bergabung menjadi titisan yang lebih besar, dia menjadi lebih berat. Kemudian bila jadi berat, tu yang kamu nampak tu macam gelap tu kan. Okey, ia adalah titisan air yang lebih besar. Jadi bila dia semakin berat, dia akan jatuh, turun. Dia turun sebagai air hujan. Dia dah berat kan, dia tak boleh terapung lama-lama kat atas, jadi dia pun jatuh sebagai air hujan. Turun bawah jadi air hujan. Okey, bila dah turun bawah, ni step 3. Step 3 dia jatuh. Step 3 ni kena tahulah dia jadi berat, dia bergabung menjadi titisan air yang berat dan jatuh sebagai air hujan. Dan step 4, air hujan diserap ke bumi dan akan mengalir semula ke dalam tasik, sungai dan lautan. Okey, air hujan ni pun turun kan. Aku pun nampaklah air sungai kat sini turun, masuk dalam air, masuk dalam tanah, masuk ke tasik dan juga lautan. Okey, berlakulah semula proses ni. Nombor 1, penyejatan, kondensasi. Ini proses perubahan keadaan air adalah step 1 dan 2. Yang ketiga ni adalah dia bergabung menjadi lebih berat dan juga dia akan jatuh sebagai hujan. Nombor 4, dia akan masuk ke dalam tasik, sungai dan juga lautan. Okay, kena ingat 4 step. 1, 2, 3, 4. Step yang paling penting kamu tahu ialah step 1 dan juga 2. Kita dah habis belajar tentang jirim. Jadi kita nak imbas kembali. Okey. Jirim wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Tiga keadaan jirim, pepejal, cecair dan gas. Jirim boleh dikelaskan kepada pepejal,
cecair dan gas berdasarkan sifat-sifatnya. Contohnya, dia bagi satu bahan nama dia X. Okey, kelaskan, kategorikan bahan X ini dalam keadaan jirim yang sepatutnya. Apakah keadaan jirim bahan X? Okey, dia kata bahan X ini mempunyai isi padu yang tidak tetap. Jadi dia boleh dimampatkan. Okey, siapakah jirim, keadaan jirim apakah yang tidak mempunyai isi padu yang tidak tetap dan dia boleh dimampatkan? Jadi kita tahu yang isi padu tak tetap yang boleh dimampatkan ialah gas. Jadi X ialah gas. Okey, kalau disuruh kamu teka lah. Kalau katakan jirim Y memenuhi ruang. Okey, jadi semua jirim memenuhi ruang. Okey, katakan dikata jirim Y ialah mempunyai bentuk yang tetap. Okey, kalau bentuk yang tetap, kalau pepejal bentuk tetap, kalau cecair bentuk tak tetap, bentuk mengikut bentuk bekas. Gas juga sama, bentuk dia tidak tetap, bentuk dia mengikut bentuk bekas. Okey, jadi Y ialah pepejal. Ini contohlah. Okey, sifat pepejal, cecair dan gas adalah seperti yang berikut. Ini kena ingat, ini kena faham, kena tahu dan kena ingat. Okey, kalau kamu tak ingat sangat, kamu buat jadual ni, kosongkan, kamu cuba teka isi balik tanpa melihat buku teks. Dapat tak? Okey, keadaan jirim yang ni pepejal cair gas. Sifat jirim dari segi mempunyai jisim. Okey, bahasa pasar kita panggil berat. Pepejal ada jisim, confirm. Cecair ada jisim, gas pun ada jisim. Maknanya kita timbang setiap objek pepejal, cecair dan gas mesti ada jisim. Pada penimbang tu mesti ada bacaan. Memenuhi ruang, ya, semuanya memenuhi ruang. Pepejal memenuhi ruang dia, cecair memenuhi ruang yang boleh dipenuhi oleh cecair tersebut, dan juga gas akan memenuhi ruang. Contohnya gas dalam bilik ni, dalam bilik dekat rumah awak, gas oksigen memenuhi ruang dalam bilik tu. Kalau gas tu sifat dia tak memenuhi ruang dalam bilik tu, kamu tak boleh bernafas. Kamu boleh mungkin gas tu ada kat ujung sana, kamu boleh bernafas kat ujung sana je. Tapi tidak, gas memenuhi ruang, jadi kamu boleh bernafas di mana-mana sudut dalam rumah awak sebab gas memenuhi ruang, gas oksigen memenuhi ruang. Okey, isi padu. Dari segi isi padu, pepejal lah isi padu dia tetap. Okey, isi padu dia sama je. Okey, cecair pun tetap, tetapi gas isi padu dia tidak tetap. Kalau ukur gas tu, kamu ada belajar isi padu kan? Katakan kotak ni isi padu dia 50 cm padu. Okey, dalam ni ada banyak gas kan, kita boleh padatkan gas dalam tu, kita masukkan dalam kotak yang lebih kecil. Katakan ini adalah 10 cm padu. Contoh, kita boleh masukkan. Okey, tadi gas X, ini pun gas X juga. Gas X yang dalam kotak 50 cm padu ni boleh dimasukkan, dimampatkan ke dalam kotak yang lebih kecil yang bersaiz 10 cm padu. Jadi isi padu gas tidak tetap. Maksud tak tetap tu dalam kurungan ialah boleh dimampatkan. Mampatkan. Okey, ingat maksudnya apa maksud gas tak tetap ni? Okey, gas ni isi padu dia boleh dimampatkan. Okey, seterusnya dari segi bentuk, pepejal bentuk dia tetap. Contohnya guli yang kamu beli sebiji tu, bentuk dia adalah tetap. Kecuali kamu kenakan daya pada dia, kamu tekan dia akan berubah bentuk lah. Dia akan pecah. Dari semula jadinya, maksudnya dia dah bentuk macam ni lah dia, bentuknya adalah tetap. Cecair pula bentuk ni tak tetap. Kamu tak boleh kata cecair berbentuk sfera macam guli, tak boleh. Cecair dia tak ada bentuk yang tetap. Di mana kamu letakkan cecair tu, contoh cecair kamu letakkan dalam cawan, dia akan mengikut bentuk cawan tersebut. Sama juga dengan gas, gas tidak ada bentuk yang tetap. Bentuk gas adalah tidak tetap. Gas juga mengikut bentuk bekas atau mengikut bentuk ruang. Okay. Gas dalam botol spray dia akan ikut bentuk botol spray. Gas dalam tong gas dia akan ikut bentuk tong gas. Okey, air wujud dalam 3 keadaan. Air ni kita belajar tentang air pula. Lepas kita dah belajar pasal jirim ni, kita belajar pula pasal air. Air wujud dalam 3 keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okey, ini samalah ni. Air dalam keadaan pepejal kita panggil ais. Keadaan air dalam keadaan cecair kita panggil dia air. Air dalam keadaan gas kita panggil dia wap air. Okey, ingat Okey. Senang saja.
Okey, keadaan jirim air berubah apabila sama ada dia terima haba ataupun dia kehilangan haba ke persekitaran. Kalau terima haba dari persekitaran, ayat dia lah, dari persekitaran. Terima dari persekitaran ataupun hilang haba ke persekitaran. Okey, pepejal dia jadi cecair, kita panggil nama dia proses peleburan. Air dalam keadaan pepejal bertukar menjadi air dalam keadaan cecair, kita namakan ni proses peleburan. Ataupun kita boleh tulis ais bertukar menjadi air. Jangan sebut cair, dia kita sebut sebagai lebur ataupun proses peleburan. Cair tu bahasa pasar. Okey, cecair bertukar menjadi gas, ataupun kita boleh tulis juga air bertukar menjadi uap air. Okey, sama je. Okey, nama dia proses pendidihan. Okey, pendidihan ingat melibatkan suhu didih iaitu 100, takat didih iaitu 100 darjah Celsius. Sama juga dengan yang ini. Ini berbeza sikit. Air tukar menjadi uap air ataupun cecair menjadi gas. Proses ni namanya penyejatan. Penyejatan ni berlaku pada sebarang suhu. Sebarang suhu panas sikit pun dia boleh tersejat. Kadang-kadang kalau tak panas pun, bila ada kehadiran angin, bila ada angin pun air akan cepat berlaku penyejatan. Kalau tak percaya, kalau kamu jemur baju tak sempat nak keringkan, kamu letakkan depan kipas, dia akan berlaku penyejatan. Tiba-tiba selepas beberapa ketika punya baju tu akan kering. Sebab apa? Berlakunya penyejatan. Air kehilangan haba. Kalau kehilangan haba pula, proses dia cecair bertukar menjadi pepejal. Cecair, kalau air dalam keadaan cecair apa? Air. Air dalam keadaan pepejal, ais. Maknanya air bertukar menjadi ais, kita namakannya proses pembekuan. Proses pembekuan ni suhu dia ialah 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius dan ke bawah. Seperti ais awak yang ke atas tu, freezer yang atas tu, suhu dia mesti 0 dan ke bawah. 0 dan ke bawah tu maksudnya 0 darjah Celsius. 0 kan? Okey, negatif 1 darjah Celsius, negatif 2, negatif 3 dan sebagainya lah. Semakin ke bawah-bawah 0 tapi ini tak perlu tahulah. Okey. Gas bertukar menjadi cair. Gas, air dalam keadaan gas apa? Wap air. Okey. Air dalam keadaan cecair, air. Jadi gas menjadi cecair ataupun wap air bertukar menjadi air. Nama proses dia adalah kondensasi. Kehilangan haba. Contoh kondensasi kena ingat. Kondensasi contohnya cermin. Ini cermin. Okey, kamu pun ambil cermin ni, kamu pun tiup kat cermin ni. Kamu buat itu kan. Tiba-tiba ada nampak titisan-titisan air. Kenapa wap air yang keluar daripada mulut awak tu udara gas kan. Wap air yang keluar tu kan mulut kamu kan ada wap air keluar daripada mulut kamu tu, kena dekat permukaan dinding yang sejuk ni, dia akan kehilangan haba. Dia pun jadi bertukar daripada wap air jadi titisan-titisan air. Okey, yang ni kerja minggu ni, kau punya jawab Asaminda muka surat 197 ni. Okey, nombor 1, berikan 2 contoh bagi jirim dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Okey, buat contoh-contoh lah. Ni dah buat belum ni? Okey, 2, perhatikan senarai di bawah, kelaskan bahan dan objek yang disenaraikan berdasarkan keadaan jirim. Buatkan pengelasan, kelaskanlah. Pepejal siapa, cecair siapa, gas siapa. Perhatikan gambar di bawah, senaraikan sifat bagi bahan tersebut. Okey, ini apa? Air. Okey, sifat jirim bagi air apa? Okey, gas, sifat jirim dia apa? Contohnya, ada jisim tak? Isi padu tetap tak? Air ni pepejal kan? Isi padu tetap tak? Memenuhi ruang ke tak? Apa lagi? Bentuk tetap ke tak? Okey, contoh Okey, 4. Apakah keadaan jirim minuman yang terdapat dalam gambar sebelah? Jawab. Keadaan jirim dia apa? Mengapakah ketebalan ais didapati semakin mengecil selepas beberapa minit kemudian? Selepas beberapa minit, ketebalan ais ni kamu dapati dia semakin mengecil. Apakah yang berlaku? Proses apa? Kerana proses apa yang berlaku? Kerana apa diterima kat sini? Ini kan sejuk. Tepi-tepi ni semua ni
lebih panas. Jadi dia akan berlaku apa? Dia terima apa? Dia bertukar. Proses dia nama apa? Sebutkan dalam jawapan ni. B. Berdasarkan gambar sebelah, nyatakan perubahan keadaan jirim air selepas beberapa ketika. Selepas beberapa ketika dia kamu gelegap macam ni kan. Dia dah sampai satu takat. Takat apa nama dia? Apakah yang berlaku? Tu dia sebut. Nyatakan perubahan tu kena sebutlah. Bila kata apa jadi apa. Sebut. Bila sebut perubahan kena sebut apa jadi apa. Gas jadi cair ke, ataupun wap air jadi air ke, wap air jadi pecah ke, contohnya lah. Apakah proses yang terlibat, apa nama proses dia, mengapakah proses yang berlaku. Mengapa kena jawab kerana apa, kehilangan haba kebesaran, atau kerana air menerima haba dari persekitaran. Yang mana satu jawapan yang sepatutnya? Kerana ini terima haba ke kehilangan haba? Macam mana jawab? Okey. Soalan 5, menyatakan proses perubahan keadaan jirim bagi situasi yang diberikan. Okey, jawabnya. Ketulan air dalam air jadi kecil. Proses perubahan keadaan jirim ni nama dia apa? Apa nama proses dia? Peleburan ke, apa ke? Perubahan keadaan jirim dia apa jadi apa? Perubahan lantai yang basah menjadi kering, titisan embun, air dipanaskan, ketulan air terbentuk daripada air yang dimasukkan ke dalam penyejuk beku. Okey, nombor 6, perhatikan situasi. Jemur kain, apakah proses dia? Apakah perubahan keadaan jirim? Bila kata perubahan keadaan jirim, perubahan mesti ada panah lah. Apa jadi apa? Nyatakan proses beri nama dia, pendidihan ke, kondensasi ke dan sebagainya. Bagaimanakah proses yang berlaku? Sebut dari segi kerana terima haba ke kehilangan haba. 7, jelaskan perubahan keadaan jirim berlaku dalam pembentukan awan dan hujan dalam bentuk rajah. Ini dah buat hari tu kan. Cuma kamu buat yang ringkas lah. Bentuk rajah. Mula-mula apa? Step pertama tulislah cerita. Lepas tu step kedua apa berlaku, step ketiga apa berlaku, step keempat apa berlaku. Okey.